الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا صابرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا، وأنت أعلم منا بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبدك ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا يا الله، فاغفر لنا يا رحمن، فاغفر لنا يا رحيم، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، والعفو عند الحساب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. إلهنا علمك كاف عن سؤالنا، اكفنا بحق الفاتحة مقالا، وحصل ما في ضمائرنا، وهو شفاء لأمراضنا، ويشفي صدور قوم مؤمنين، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، شفاء عاجلا، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما إلا شفاء. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau Tuhan yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha mengetahui, yang maha menentukan setiap sesuatu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, kedua ibu bapa kami, adik-beradik kami, saudara mara kami, sahabat handai kami, guru-guru kami, anak-anak murid kami, serta jiran tetangga kami, pemimpin-pemimpin kami, dan seluruh kaum muslimin, musliman, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, Tuhan kami, segalanya ya Allah kami iktiraf ya Allah, ke segala nikmat yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Kadang-kadang ya Allah dengan nikmat-Mu kami melakukan dosa dan kesalahan. Ya Allah, ya Tuhan kami iktiraf segalanya ya Allah. Kelemahan kami, kekurangan kami, kecuaian dan kelalaian kami serta kealpaan kami. Oleh itu ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami ya Allah, keterlanjuran kami ya Allah, kemelampauan kami ya Allah, kederhakaan kami ya Allah. Kami memohon keampunan-Mu ya Allah. Hanya Engkau yang Maha mengampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, apalah kiranya ya Allah dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Apa yang ada, jika ada orang yang sakit di kalangan kami ya Allah, apalah kiranya Engkau sembuhkanlah. Apa yang diminta, apa yang dihajatkan oleh orang yang berada di kalangan kami ya Allah, Engkau kabulkanlah. Jika ada orang yang miskin di kalangan kami, Engkau kayakanlah. Jika ada orang yang susah hati ya Allah, Engkau senangkanlah. Jika ada orang yang sempit dalam kesempitan ya Allah, Engkau lapangkanlah.
Jika ada orang yang sedang menghadapi ujian peperiksaan, Engkau lapangkan dia, Engkau bantulah dia, ya Allah, kurniakanlah kejayaan kepadanya. Jika ada orang yang sedang bermusafir di kalangan kami, Engkau sampaikanlah dengan selamat. Jika ada orang yang telah meninggal di kalangan kami, maka Engkau rahmatilah dia, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada orang yang meminta kepadamu sebarang permohonan hajat dunia dan akhirat, Engkau reda, ya Allah, kebaikan dan kebaikan kepadanya, ya Allah. Engkau laksanakanlah, Engkau tunaikanlah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau berkatilah, ya Allah, Engkau rahmatilah, ya Allah, sahabat pencipta Al-Quran, ahli jawatan kuasa serta pengurusi, ya Allah, yang sentiasa, ya Allah, komited, ya Allah, untuk menghidupkan majlis ilmu, majlis membaca Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kurniakanlah segenap pertolongan dan bantuan, ya Allah, yang memudahkan, ya Allah, demi menghidupkan sahabat pencipta Al-Quran ini, ya Allah, berterusan, ya Allah, berterusan, ya Allah, dan berkembang, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau bimbinglah kami, Engkau pandulah kami, ya Allah, untuk membantu jalan-jalan yang membawa kepada kebaktian dan mengingat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya, ya Allah, terlalu banyak kelemahan kami ini, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, hanya Engkau yang akan menguatkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguh banyak kekurangan kami ini, ya Allah. Oleh itu, Engkaulah yang akan mencukupkan kami, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berkatilah, ya Allah, pewakaf-pewakaf, penderma-penderma yang sentiasa menghulurkan sumbangan, ya Allah, untuk menghidupkan dan melancarkan perjalanan program sahabat pencipta Al-Quran ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berkatilah, ya Allah, sekalian kaum muslimin muslimat yang setia dan sentiasa bergabung pada setiap waktu, ya Allah, untuk membaca Al-Quran, untuk sama-sama mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, ya Allah, di kalangan ahli Al-Quran, ya Allah, ya Rabbal Alamin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ya Rabbi, lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idha radita, wa lakal hamdu ba'da rida. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina maulana Muhammad. Salatan wa salaman lazimaini wa mutalazimaini ala habibina al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi dan sebanyak-banyak kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mengurniakan kita nikmat iman dan mengekalkan kita dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mengizinkan kita memberkati segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, daripada nikmat fizikal yang sihat, akal yang sihat, hati yang sejahtera, kelapangan jiwa, kelapangan minda, kelapangan masa. Begitu juga dengan nikmat-nikmat yang lain yang begitu banyak, yang mana Allah sendiri bagi tahu, in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak menghitung, nak membilang jumlah banyak mana nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu, la tuhsuha, kamu niscaya tidak akan dapat menghitungnya. Jadi marilah sama-sama kita terus membuktikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita up level tahap kesyukuran kita itu dengan kita pamerkan dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk amalan, dalam bentuk kesungguhan kita untuk memperbaiki diri kita dan juga untuk mengislahkan masyarakat dan juga untuk uh, membantu jalan-jalan dan yang boleh menyokong ataupun membawa kepada tersebarnya ajaran agama ataupun ajaran Islam ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada malam ini
secara ringkasnya kita nak tadabbur ayat yang ke-10 dan 11, ya. Ayat yang ke-10 dan 11 ni adalah rentetan, sambungan daripada ayat yang ke-9 yang kita baca pada minggu lepas, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Yakni mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami. Tetapi kami mendustakannya dan kami mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Jadi ini adalah ah, jawapan daripada mereka atas persoalan ayat yang ke-8, iaitu alam ya'tikum nadhir. Ya, penjaga neraka bertanya kepada mereka, tidakkah datang pemberi peringatan kepadamu semasa di dunia? Lalu mereka menjawab dengan ayat yang ke-9 tadi. Kemudian ayat yang ke-10 ini yang kita akan tadabburkan pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Wa qalu, dan mereka berkata, sekiranya, yakni sewaktu dahulu, kami mendengar atau memikirkan peringatan itu. Lau kunna nasma'u au na'qil. Kalau dulu kami dengar atau kami fikirkan apa yang telah disampaikan oleh penyampai peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan penghuni neraka yang menyala-nyala. Ma kunna fi ashabis sa'id. Fa'tarafu bidzambihim, maka mereka mengakui, mereka mengiktiraf dosa mereka, tetapi jauhlah daripada rahmat Allah. Ya, fasuhqan, satu perkataan yang menunjukkan kepada jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, li ashabis sa'ir, jauhlah daripada rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Baik. Jadi ayat yang ke-10 dan 11 ini, kalau kita nak letakkan tajuk dia, title dia ialah penyesalan ahli neraka dan pengakuan mereka terhadap apa yang telah mereka dengar dan apa yang telah disampaikan oleh pemberi peringatan kepada mereka satu ketika dulu. Jadi masa ni baru mereka menyesal. Masa ni baru mereka kata, kalaulah aku dengar dan aku fikir. Ada golongan yang dia tak nak dengar dan tak nak fikir. Ialah dia tak dengar apa yang nak difikirkan. Ada golongan dia dengar tapi dia tak boleh terima. Dia tak mau fikir untuk menerima kebenaran tu. Ada golongan dia dengar dan dia fikir, tapi dia tak nak buat. Dia tak mau menerima apa yang disampaikan. Jadi manusia ini berbagai-bagai. Tapi dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut tentang kita yang belajar ni. Nabi kata, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatahlik. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Saya tak ingat matan hadis tu panjang, tapi saya boleh ingat maknanya lebih kurang macam ni. Jadilah kamu orang yang alim, orang yang berilmu. Maknanya orang alim yang akan menyampaikan ilmu. Yang pertama, itu golongan pertama. Jadi orang alim. Kalau tak boleh ataupun tak boleh jadi orang alim, atau muta'alliman, jadilah orang yang belajar ilmu. Maknanya orang yang menuntut ilmu macam kita ni. Kita belajar. Jadi tak boleh jadi orang yang alim, jadi orang yang menuntut ilmu, muta'alliman. Atau mustami'an, ataupun tak boleh jadi orang yang menuntut ilmu, jadi orang yang mendengar ilmu. Itu dia dengar aja. Orang cakap dia dengar. Yang keempat, au muhibban, ataupun jadi orang yang sukakan ilmu. Maksudnya salah satu. Tak boleh jadi orang alim, jadi orang yang belajar ilmu, atau orang yang mendengar ilmu, atau orang yang sukakan ilmu, muhibban. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Yang kelima tu apa dia? Tak ada langsung lah daripada ciri-ciri tu. Maka kamu akan binasa.
Maknanya jadi orang alim pun tak nak, jadi pelajar penuntut ilmu pun tak nak, jadi pendengar ilmu pun tak nak, jadi pencinta ilmu pun tak nak. Jadi apa? Tak tahulah. Ya, tak tahulah yang kelima tu, tak tahulah, boleh kita letak sendiri, mungkin jadi orang yang ingkar atau melawan ataupun berpaling daripada ilmu yang disampaikan. Jadi penting kita mendengar, mendengar apa yang disampaikan, sebab dengar ni adalah wasilah. Ya, baik. Tafsir ringkas daripada dua ayat ni. Pada ayat sebelumnya iaitu ayat yang ke-9, yang saya sebutkan tadi, orang kafir mula menyesali dosa-dosa mereka, dengan mereka mengakui bahawa mereka telah mendustakan, dah menafikan dan juga menolak seruan dakwah yang telah disampaikan kepada mereka. Dalam kubur, dan depan azab tu baru dia mengiktiraf. Betul, dulu sampai dah Nabi, dulu sampai dah pemberi peringatan, pembawa risalah, kami dustakan. Rentetan itu, ayat ini menggambarkan penyesalan mereka yang semakin besar. Ayat yang ke-10 dan sebelah ini menggambarkan tentang penyesalan mereka. Jadi orang kafir menyesali kedegilan diri mereka sendiri, yang dahulu semasa di dunia, mereka langsung tak nak dengar risalah yang disampaikan. Dan juga mereka tak mahu berfikir, mereka tak mahu memikirkan nasihat yang disampaikan oleh para penyampai risalah tadi. Jadi itu kita orang kafir ketika ayat diturunkan. Sekarang pun dalam realiti semasa, kita letakkan pada diri kita. Kan? Orang orang kita dengar nasihat, dengar ceramah, dengar tazkirah, dengar kuliah, kan? Isteri kita bagi nasihat kepada kita, kalau suami ada dalam ni, suami kita bagi nasihat kepada isteri kepada kita, kalau isteri ada dalam ni, ayah bagi nasihat kepada anak, ya, anak bagi nasihat kepada ayah, kita tak nak dengar, ya. Masing-masing lah dengan keegoannya, dengan orang kata apa, mungkinlah dengan, kalau ada tahap paling teruk sekali, kesombongan diri kita, kan. Orang dah tegur, orang dah bagi nasihat, kita tak nak dengar. Jadi itulah yang akan dikesali, ataupun menjadi asbab penyesalan kita di hari akhirat kelak. Jadi bila pengakuan ataupun bila kesedaran kita itu akan timbul, kesedaran kita akan timbul ketika berdepan dengan azab. Jadi pengakuan dan penyesalan itu hanyalah sia-sia saja. Kerana apa? Ashab mereka ni telah menjadi ma kunna fi ashabis sa'ir. Dah jadi ashab, maknanya golongan penghuni neraka yang menyala-nyala, baru nak menyesal. Tak guna dah. Masa tu tidak berguna lagi. Jadi memang ayat ni cerita tentang golongan ashab ataupun penghuni neraka pada ketika itu. Tapi kita yang hidup di atas dunia ini tak mau. Kita tak maulah jadi penghuni neraka. Sebab itu apabila disampaikan nasihat dan pengajaran, dengar elok-elok. Fikirkan elok-elok. Kenapa Tuhan gunakan dengar? Kenapa tak guna tengok? Tengok tengok tu benda yang orang kata apa, nak membuktikan kenyataan kebenaran tu. Tapi dengar ni, bila kita dengar, kita akan berfikir. Dengar ni dia lebih dekat dengan kita punya akal, dengan kita punya otak. Sebab itu disuruhnya kita azan kepada budak, kan, masa lahir, sebab dia akan terus membawa kepada hati. Dan dengar ini adalah wasilah yang utama untuk mendapatkan ilmu. Kalau tak dengar, susah. Anak kita tak dengar, bukan dia tak dengar cakap, tetapi dia masalah pendengaran. Susah. Akan menyebabkan terencatlah dia punya proses pembelajaran dia. Sebab tu pendengaran sangat penting. Dan para nabi dan rasul, kalau kita lihat, memang tak ada para nabi dan rasul yang peka. Tak ada. Ya? Tak ada. Daripada Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang tak ada nabi yang peka. Ya, kenapa? Kerana peka itu ataupun tidak mendengar itu adalah satu penyakit yang menafikan kerasulan. Tak boleh. Nabi dan Rasul peka tak boleh. Sebab macam mana nak dengar wahyu? Wahyu disampaikan dengan suara, kan? Jadi kena boleh mendengar. Jadi tak ada Nabi yang peka.
Ada ke Nabi yang buta? Ada. Ada. Nabi yang buta? Ada. Siapa? Kalau saya nak beritahu sekarang boleh. Saya nak suruh nak minta ibu ayah cari pun boleh. Kita tanya minggu depan ya. Macam kelas pula ya. Nabi yang buta ada, tapi Nabi yang pekak tak? Nabi yang pekak tak ada. Ya. Sebab apa? Sebab bila pekak ni memang dia akan menafikan kerasulan kerana wasilah untuk mendapatkan ilmu wahyu adalah dari pendengaran. Sebab itu dalam ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan pendengaran sebab bila dia dengar dia akan berfikir. Pendengaran adalah wasilah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kita dengar, kita fikir. Baik. Di dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahawa dosa paling besar adalah kufur. Ya. Dan kufur pula kalau kita nak jelaskan di sini ada beberapa bentuk. Secara ringkasnya ialah menafikan adanya Tuhan. Ya, menafikan adanya Allah. Itu satu bentuk. Yang kedua, mempercayai adanya Tuhan tetapi enggan pula tak nak mengakui ketuhanan Allah. Jadi itu pun satu bentuk juga. Percaya Tuhan, tahu ada pencipta alam ni tapi tak nak mengakui ketuhanan, tak nak ikut. Yang ketiga, tidak mengiktiraf suruhan dan larangan Tuhan. Dah tahu Tuhan tu ada tapi tak nak ikut perintah. Tak nak ikut perintah dan tak nak menjauhi larangan Allah. Itu pun satu bentuk kekufuran juga. Yang keempat, menolak Rasul yang diutuskan dan juga menolak risalah yang disampaikan. Menafikan, tak mau ikut ajakan Rasul, dakwah Rasul, itu pun satu bentuk kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh kita fikir ya, dalam kehidupan kita ada tak kita ini terpijak salah satu daripada langkah kufur ini. Mungkin nombor satu tidak, nombor dua tidak, nombor tiga tidak, mungkin nombor empat. Kan ada benda-benda yang disampaikan oleh Rasul tetapi kita tak nak ikut. Itu mungkin ada dalam kehidupan kita. Jadi kita kena semak balik. Kemudian perkataan yang saya suka nak menyentuh perkataan dalam ayat tadi, fasuhqan li ashabis sa'ir. Kan? Fa'tarafu bi dzambihim. Mereka mengakui, mengiktiraf dosa mereka, tetapi fasuhqan, tetapi jauhlah daripada rahmat Allah. Li ashabis sa'ir, bagi penghuni neraka. Jadi kalimah suhqan tu ayat yang ke-11. Dia duduk dekat pada hujung ayat tersebut bermaksud injak. Injak ni pijak-pijak kan, atau injak atau diinjak. Jadi penghuni neraka nanti, perkataan suhqan ni, penghuni neraka bukan sahaja disiksa, malah mereka juga dihina sehina-hinanya. Maknanya ayat kata suhqan tu jauh daripada rahmat Allah, bahkan mereka dihina sehina-hinanya kerana perbuatan mereka semasa di dunia tidak mahu mendengar dan memikirkan risalah dan juga menolak dakwah Rasul yang sampai kepada mereka. Jadi nak menggambarkan kepada kita begitulah azab. Ya, begitulah azabnya neraka. Ayat ini menunjukkan betapa jauhnya penghuni neraka daripada rahmat dan keampunan Allah. Sehingga tidak ada peluang lagi bagi mereka untuk menyelamatkan diri mereka dari neraka. Jadi kena siksa, kena azab. Nak menggambarkan betapa beratnya dosa orang yang kufur dan menolak dakwah para nabi dan risalah para rasul. Jadi pengajaran yang penting, ada beberapa pengajaran yang penting. Kita kena yakin, yang pertama, yakinilah bahawa hari akhirat adalah masa Allah nak membalas, ya, bahawa akhirat adalah masa pembalasan. Jadi kita nak siapkan diri kita balasan dengan balasan yang baik dah, untuk kita dapat balasan yang baik dengan iman. Ya, hanya orang yang beriman dan tidak melakukan dosa syirik akan selamat. Itu poin dia. Kita jaga iman. Sebab itu dalam khutbah Jumaat menyebutkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan Islam. Khatib menekankan setiap minggu, orang lelaki yang pergi sembahyang Jumaat dia dengar ayat tu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kerana apa? Dalam Muslim itu maknanya paling minima sekali jaga kita punya Islam dalam diri kita. Mungkin iman kita naik, mungkin iman kita turun,
Tapi Islam dalam diri kita, jangan dia tercabut, tertanggal daripada dalam diri kita. Kerana kalau dah tertanggal Islam tu, hilanglah. Hilanglah kita punya, orang kata apa, harapan untuk masuk syurga. Jadi, kita kena jaga Islam, barulah kita akan dapat meningkatkan Islam kita tu kepada tahap kita beriman. Betul-betul. Dan kita dapat menghindar diri kita daripada syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang kafir kesudahannya neraka, orang yang kufur kepada Allah kesudahannya neraka. Walaupun mereka berbuat baik semasa hidup di dunia. Nak masuk syurga tak bukan sekat dengan amalan baik, tapi dengan iman. Ya, dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka kita beriman dan beramallah dengan ajaran Islam yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita terselamat daripada siksaan neraka di hari akhirat kelak. Kemudian yang kedua, kita kena awasilah dosa kufur dan syirik. Maksud awas ni kita kena hati-hati. Takut-takut dalam dalam uh, pegangan kita, dalam akidah kita, dalam amalan kita. Dia berpunca daripada pegangan kita lah, ya. Ada perkara-perkara yang tak jelas. Ada perkara-perkara yang tak jelas tentang akidah tu, kan? Sebab tu awaluddin ma'rifatullah. Perkara yang penting utama dalam agama adalah mengenal Allah. Jadi kena belajar ilmu tentang mengenal Allah, tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang ilmu tauhid lah bahasa mudahnya. Kita kena belajar, ya. Ilmu asas dalam agama ni 3: akidah, syariat dan akhlak, ya. Ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu syariat, ilmu tentang kata apa, undang-undang peraturan agama Islam ni, dan juga ilmu akhlak. 3 ni asas, ya. Bukan untuk kita je, anak-anak kita pun yang kecil-kecil itu, budak-budak, anak-anak kita, cucu-cucu kita, bukan budak-budak je, sampai remaja, semua peringkat. Sebagai seorang mukallaf, seorang Muslim, 3 ilmu ni adalah ilmu asas yang wajib kita tuntut, yang wajib kita hadam, yang wajib kita belajar. Kan? Kalau tauhid tu untuk kita kenal Tuhan. Kita tak boleh terus mengakui kita kenal Tuhan, ya. Orang kata macam sekarang lah, kan, terus sampai kepada peringkat, orang kata apa, peringkat apa, ya? Peringkat arif lah, peringkat mengenal Tuhan, kenal. Tanpa mau lalui jalan yang betul, tak kenal ilmu tauhid, ya, sifat 20 tak tahu, ya. Asmaul Husna tak pernah belajar, kan? Kita tak pernah belajar pun apa sifat-sifat Allah, nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kemudian tiba-tiba kita kata kita kenal Tuhan. Macam mana tu? Macam mana kita kenal Tuhan sedang kita tak pernah belajar. Jadi nak kena faham betul-betul ilmu tauhid, ya, supaya kita tidak tersalah dalam akidah kita. Ya, kita kena fahami dan kita kena amalkan ajaran Islam yang sebenar agar kita tidak terjatuh dalam lubang ataupun lembah kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena jaga. Kemudian yang ketiga, sebagai orang Islam juga kita bertanggungjawab. Ini adalah satu step yang seterusnya. Selepas kita menguasai, kita memahami untuk diri kita, keluarga kita, kita menyampaikan. Kita ada tanggungjawab, ya. Hakut tabligh, kan? Menyampaikan dan mengajak manusia kepada Islam. Bukan maksud menyampaikan ni kita kena tunggu diri kita ini sempurna, lengkap, mengetahui semua selok-belok, serba-serbi tentang agama ini. Tidak. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memudahkan konsep menyampaikan dakwah kepada sekalian manusia ini dalam sepotong hadis yang ringkas, 3 ayat je. Yang pertama, balighu anni walau ayah. Ya, balighu, sampaikanlah, anni, daripadaku, walau ayat, walaupun satu ayat, walaupun satu perkara yang kecil, walaupun satu benda yang pendek, yang ringkas, sampaikan. Jadi dalam hadis yang pendek yang ringkas ni, balighu anni walau ayat, itu sebenarnya adalah taklif. Ya, balighu itu taklif, maksudnya tanggungjawab. Maksudnya kita semua ni atas bahu kita ni yang sihat, yang berakal, yang mampu, yang belajar, yang ada ilmu, kita ada taklifan, iaitu tanggungjawab untuk menyampaikan anni daripada Nabi SAW, iaitu satu bentuk kemuliaan. Apa yang Nabi ajar kepada kita itu adalah satu bentuk kemuliaan, jadi kita kena sampaikan
walau ayat. Satu bentuk ayat. Walaupun kecil, walaupun simple. Contohnya kebersihan. Simple. Tapi kalau tidak disampaikan, tidak ditekankan, tidak diajarkan, orang takkan tekan, takkan titik beratkan kebersihan. Kita kadang-kadang ya ada dakwah dengan cara bercakap. Macam saya bercakap. Ada dakwah dengan cara melakukannya. Maksudnya tanpa bercakap. Contohnya kebersihan rumah kan. Ada orang perlu bercakap suruh kita mesti menjaga kebersihan halaman rumah. Ada orang tak payah cakap macam tu. Dia bersihkan rumah dia. Dia sapu daun, dia kemas rumah dia setiap hari. Orang bila orang lalu, orang nampak wah, rumah dia bersih, rumah dia bersih, rumah dia bersih. Akhirnya orang akan tertarik juga untuk membina suasana halaman rumah yang bersih. Maka itu dakwah bil hal dipanggil. Bukan dakwah bil maqal. Ya, dia dakwah dengan dia bercakap satu, dia berdakwah dengan dia buat satu. Jadi kalau dia boleh buat dua-dua lagi bagus. Dia sampaikan dan dia buat juga. Itu lagi lah. Jadi maka di sini kita sebenarnya tak terlepas daripada tanggungjawab menyampaikan dakwah kepada manusia. Kadang-kadang kita cakap tu berat dia, cakap tu susah, cakap tu perlu berhadap dengan orang, cakap tu perlu menyusun ayat, bercakap itu perlu beradab dan sebagainya. Susah ya, kita banyak nak kena berlatih untuk cakap. Tapi kalau kita buat, orang akan lihat, orang akan nampak penampilan apa semua dan itu akan menjadi satu bentuk dakwah dalam bentuk yang tidak disedari sebagai satu bentuk dakwah. Jadi persoalannya kenapa kita kena berdakwah? Kan? Ini kerana kita sendiri menerima Islam ini hasil daripada dakwah Nabi SAW dan para ulama. Kita tak tak jadi macam ni sekelip mata. Kita tak jadi orang yang faham agama sekelip mata. Jadi Nabi SAW dan para sahabat telah orang kata apa menumpahkan darah perjuangan, orang kata apa memecah ruyung perjuangan itu untuk menyampaikan sagu kemanisan iman kepada kita hari ini. Jadi kita tidaklah orang kata sewenang-wenangnya boleh melepaskan diri kita daripada bertanggungjawab menyampaikan kebenaran Islam ini kepada umat manusia. Jadi oleh itu berdakwahlah, menyampaikan apa yang kita tahu dengan cara kita sendiri. Pada hari ini berbagai-bagai platform dan cara kita kena cara, tapi kena jagalah adab dan batasannya. Jadi Ustaz, nak menyampuk sikit boleh? silakan. Dari segi pengalaman berdakwah ni, Ya. amar ma'ruf tu lebih mudah nak bandingkan dengan nahi mungkar. Macam mana tu Ustaz? Amar ma'ruf lebih mudah daripada nahi mungkar. Itu soalan dia. Itu dia punya problem dia. Menyebabkan kita kena marah, kita kena maki dan macam-macam. Baik. Saya faham. Saya nak bagi bukanlah saya nak timbulkan apa-apa yang tak baik, ya. Tetapi memang betul bila kita menyuruh orang buat baik itu lebih mudah daripada mencegah orang buat jahat. Dan kalau kita lihat hakikatnya pun ya, dalam Al-Quran memang Allah Ta'ala sebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah kata kamu adalah umat yang terbaik, ya, yang telah dikeluarkan di dalam bagi kalangan umat manusia. Apa ciri umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, suruh orang buat kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu melarang orang, mencegah orang daripada kemungkaran, wa tu'minuna billah, kemudian kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Poin ataupun persoalan yang dibangkitkan oleh Puan Robizan Salim, terima kasih. Memang betul, suruh orang buat baik senang, suruh orang buat jahat susah, mencegah orang kemungkaran susah. Itulah yang dilalui oleh para nabi dan perjuangan terdahulu. Nabi bukan sekadar muballigh, ya, penyampai, tetapi Nabi juga adalah muslih, orang yang memperbaiki kerosakan, iaitu dengan mencegah kemungkaran tadi. Dan itulah menjadi penyebab kepada
kebencian mereka. Yakni kaum kufar, orang Quraisy, siapa-siapa sajalah sampai ke hari ini. Ya, Nabi, kalau Nabi hanya pendakwah saja, ya, tak ada orang marah. Sebab pendakwah dia tak paksa orang. Saya hanya menyampaikan. Kalau kamu nak dengar, kamu dengar. Kalau kamu tak dengar, it's okay. Kalau Nabi setakat itu, memang tak ada orang memusuhi Nabi. Begitu juga dengan orang kata apa, pejuang-pejuang Islam yang telah wafat, yang telah meninggal, yang telah syahid. Kalau mereka hanya menyampaikan kebenaran dalam kitab-kitab mereka, dalam buku-buku mereka, dalam karangan-karangan mereka, mereka tidak akan ditentang. Mereka tidak akan ditangkap, dibunuh. Tetapi mereka selain daripada mubaligh, menyampaikan, mereka jalankan satu lagi fungsi, iaitu tadilah tanha anil munkar, mencegah kemungkaran, ataupun dalam istilah dipanggil muslih, orang yang memperbaiki. Maknanya dia bukan sekadar menyampaikan, tapi dia cuba untuk memperbaiki kerosakan dengan mencegah kemungkaran tadi. Bila sampai tahap itulah yang menjadi punca tentangan. Itulah yang menjadi kekufuran. Contohnya macam Nabi SAW. Nabi ajak menyembah Allah sahaja. Kan? Tak apa. Orang tak nak ikut, tak apa. Tapi bila Nabi menghalang, Nabi kata berhala itu tidak, bukanlah yang memberi manfaat. Ya, Nabi sampai ke ayat Quran, berhala begini, 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 begini. Kan? Dalam ayat Quran ada menyebut masalul ladzi, saya tak ingatlah ayat tu. Dalam satu subjek balaghah ada menyebut ayat tu, cerita al-lazi. Uh, Macam mana saya lupa. Pendek kata, Allah menggambarkan tentang perbuatan orang yang menyembah, ya, selain daripada Tuhan. Perbuatan mereka itu sia-sia seperti orang yang membuka kedua telapak tangannya, kemudian dicelup ke dalam air, ataupun ditadah ketika hujan turun, ditadah, kemudian dia letakkan tangannya ke dalam mulut. Jadi sia-sia perbuatan itu kerana air tak akan masuk ke dalam mulut sebab tangannya dibuka begini. Begitulah seumpamanya perbuatan mereka menyembah dan meminta kepada sesuatu selain daripada Tuhan, kepada patung ke, kepada berhala, menjadi sia-sia perbuatan mereka itu. Jadi bila dakwah Nabi sampai ke tahap mencegah kemungkaran menyembah berhala, itu yang mereka tentang, mereka marah, mereka lawan, mereka berperang memerangi Nabi SAW. Dan perkara itu berulang-ulang sampai ke hari ini. Samalah macam yang dibangkitkan oleh Puan. Memang kalau kita ajak orang buat baik, memang okey, orang nak ikut, orang tak nak ikut, tak apa. Tapi kalau kita start mencegah orang daripada kemungkaran, melarang orang, itu yang akan menjadi bibit permusuhan ataupun pertentangan. Jadi memang itu lumrah. Memang itu lumrah seorang pejuang dan perlu dihadapi oleh seorang pejuang. Bukan perkara baru, itu adalah orang kata apa, sejarah yang berulang dan akan terus berulang. Baik, saya sambung, tak habis lagi. Jadi kita kena dakwah lah. Sebagai penutup, kita kena menyampaikan dakwah kepada individu, kawan-kawan kita, kepada saudara mara kita, kepada adik-beradik kita. Sama ada kita buat secara bersendirian atau kita join mana-mana grup. Macam SPAQ ni mungkin ada grup gerakan dakwah dia sendiri kan. Ataupun dalam Malaysia ada yang saya tahu lah, yang paling besar, bukan yang paling besar kot, ada lagi yang lebih besar, tapi yang saya tahu ialah Hidayah Center. Hidayah Center ada menyampaikan dakwah sampai ke luar negara. Jadi kita join lah mana-mana persatuan dakwah untuk kita memastikan negara kita ini, orang kata apa, semuanya rakyatnya sampai ke pemimpinnya mengikut acuan kata apa yang ditentukan oleh Islam. Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Setakat itu perkongsian tadabbur 2 ayat pada malam ini. Mudah-mudahan terkupaslah ayat ini, walaupun tidaklah seperti yang panjang lebar dalam tafsir, tapi bolehlah kita fahami tadabburnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada saudari moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas kesudian memimpin bacaan Suratul Mulk beserta pengisian tadabbur sebentar tadi. Daripada perkongsian Al-Fadhil Ustaz tadi, dapatlah kita mengambil beberapa poin yang penting ya. Pada ayat yang ke-10, iaitu ayat penyesalan, terdapat 2 cara menyelamatkan diri kita daripada azab neraka.
Ayat ini memberikan petunjuk bagi orang beriman terdapat dua jalan untuk menyelamatkan diri kita daripada azab neraka, iaitu memanfaatkan pendengaran dan akal kurniaan Allah. Dan kufur nikmat merupakan punca penyesalan. Manakala pada ayat yang ke-11 iaitu ayat pengakuan ahli neraka, di mana pada ayat ini menunjukkan bilakah waktu kemukaan Allah mengatasi rahmatnya. Benar rahmat Allah itu mengatasi kemukaannya, namun begitu kematian adalah garis penamat bagi seseorang untuk bertaubat. Oleh itu jangan berlengah, bersegeralah untuk bertaubat kerana ajal tidak cepat sesaat dan tidak lewat sesaat. Mengabaikan Al-Quran dan As-Sunnah punca dijauhkan dari rahmat Allah di akhirat kelak. Dan tentang berdakwah pula, berdakwah merupakan tanggungjawab bagi orang yang berilmu untuk menyampaikan kebenaran walaupun berisiko. Berdakwah adalah suatu tugas yang mulia, amanah besar buat mereka yang diberi ilmu. Jadikan panduan supaya jangan fikir apa yang orang kata, tapi fikir apa yang Allah akan tanya di akhirat kelak. Dan jadikan motivasi ganjaran mati syahid bagi para pendakwah. Okey, sampai situ saja poin yang kita dapat pada tadabbur pada hari ini. Semoga kita mendapat ilmu yang berkah dan faham dan jadikan panduan dalam kehidupan kita. Semoga kita diberi peluang lagi untuk bersama dengan Al-Fadhil Ustaz pada masa yang akan datang, insya-Allah. Baiklah, saya serahkan semula majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Silakan Ustaz. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua, jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Emi. Terima kasih Upa. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Amin. Assalamualaikum Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Noh. Assalamualaikum. Terima kasih Emi. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih Kak Noh. Ya, sama-sama. Besok jumpa lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Jumpa esok ya untuk slot Yasin dengan Imam Muda Haris Daniel ya. Oh ya Kak, okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Maaf lewat masuk ini. Terima kasih Puan.